Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Akmal Firdaus bin Muhammad Zahari. Nombor metrik 054619. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan video ke-13, iaitu mensabitkan kenabian Rasulullah SAW. Okey, pertama-tama saya akan menerangkan firqah yang terlibat dalam mensabitkan kenabian Nabi ini secara khusus, iaitu Al-Isawiyah. Yang kedua iaitu Al-Yahudiyah, dan yang ketiga Majzunun Naskhi. Okey, mula-mula kita akan menerangkan berkenaan dengan Al-Isawiyah. Al-Isawiyah ni mereka berpendapat bahawa Rasulullah SAW ni hanya diutuskan kepada bangsa Arab saja. Maknanya mereka mengatakan bahawa Nabi ni bagi mereka saja, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Maka mereka mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang sebenar dan tidak pernah dusta. Sedangkan mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni, ya, betul Nabi dan lagi pula tidak berdusta. Tetapi kata-kata Nabi yang mengatakan bahawa Nabi ini diutuskan untuk sekalian alam ini, mereka tidak percaya. Dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini menunjukkan bahawa Nabi ni diutuskan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam, bukannya tertentu untuk bangsa Arab sahaja. Okey, seterusnya firqah yang kedua iaitu Al-Yahudiyah. Al-Yahudiyah ni mereka ingkar kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana melihat kepada aspek yang khusus, iaitu sifat mulia Nabi. Mereka tidak nafi mukjizat Nabi, mereka tidak nafi. Mereka tidak nafi benda tu. Mereka dakwa sudah tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Musa alaihissalam. Cumanya mereka hanya menyatakan bahawa tidak akan adanya lagi Nabi selepas daripada Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak percaya dengan kenabian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang selepas Nabi Musa itu. Mereka menganggap bahawa Nabi Musa itu adalah Nabi yang terakhir. Okey, kesesatan Yahudi ini terbagi kepada dua syubhat. Maknanya mereka tidak membenarkan kenabian Nabi Muhammad dan Nabi Isa ni adalah kerana ada dua syubhat kepada mereka. Yang pertama adalah kenabian Nabi Musa tidak boleh dinasakh. Jadi kalau Nabi baru datang, maka kenabian Nabi Musa itu ternasakh. Maknanya Nabi Musa, maknanya selepas Nabi Musa tu datang lagi Nabi, maka kenabian Nabi Musa ini adalah palsu, maka ternasakh dengan sendirinya. Maka kenyataan mereka itu adalah bohong. Maka di situ mereka menjadi syubhat. Okey, syubhat yang kedua adalah mereka dakwa ada dalil berdasarkan sabda Nabi Musa, qad qala Musa alaihissalam, alaikum bidini ma damatis samawati wal ard, wa annahu qala inni khatamal anbiya. Mereka dakwa ada Nabi Musa bersabda bahawa dia adalah Nabi yang terakhir. Okey, seterusnya kita akan menjelaskan jawapan ataupun menjawab syubhat-syubhat yang diberikan oleh Yahudi tadi. Okey, syubhat yang pertama ini boleh kita patahkan dengan cara kita memahami apa itu nasakh. Jadi bagi untuk menjawab persoalan daripada kaum Yahudi tadi, kita boleh jawab dengan melalui kita memahami tentang konsep nasakh ini. Nasakh adalah satu ibarat yang menunjukkan atas satu dalil yang diangkatkan hukum yang telah sabit pensyariatannya setelah berlaku satu arahan lain berkenaan dengannya. Maknanya hukum yang dahulu tu Allah angkatkan dan menurunkan satu arahan baru mengikut kemaslahatan seseorang manusia itu sendiri. Maknanya ini adalah konsep nasakh itu begitu. Maknanya syariat itu boleh diganti. Okey. Sebagai contoh yang kita boleh buat adalah seseorang tuan bersama dengan hambanya. Kemudian tuannya mengarahkan dia untuk berdiri tanpa mengahadkan tempoh waktu yang khusus. Maknanya okey, kamu berdiri, tapi saya tidak beritahu selama mana kamu berdiri. Maka kamu berdiri saja. Okey. Dia hamba tu faham dengan berdiri itu menunaikan tuntutan daripada tuannya selagi kemaslahatannya ke atasnya, walaupun tuannya tidak menjelaskan kenapa. Maknanya hamba itu faham. Bila mana tuannya suruh berdiri, maka dia berdiri. Maka dia tidak akan timbul persoalan di dalamnya kerana dia tahu kemaslahatan yang tuannya suruh
untuk berdiri itu, maka dia tidak akan menimbulkan apa-apa persoalan lah. Okey, jawapan kepada syubhat yang kedua. Syubhat yang kedua tadi adalah kaum Yahudi mengatakan bahawa Nabi Musa bersabda bahawa dia adalah Nabi yang terakhir. Okey. Bagi menjawab tuduhan tersebut, kita ada dua kenyataan. Pertama, kalaulah betul apa yang dikatakan daripada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana boleh terzahir mukjizat daripada Nabi Isa yang amat nyata? Kalaulah betul uh, kalaulah betul apa yang dikatakan Nabi Musa itu bahawa dia tu Nabi yang terakhir, bagaimana Allah boleh izinkan berlakunya mukjizat iaitu menghidupkan orang mati itu kepada Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa itu berbohong? Maka di situ kita boleh faham dah. Maknanya situ ada syak wan sangka. Maknanya kalaulah betul Nabi Isa ni menipu, takkanlah Allah nak bagi terzahirnya mukjizat tu. Okey, maka timbul persoalan. Adakah adakah mereka mengingkari mukjizat Nabi Isa itu wujud, ataupun mereka mengingkari perbuatan menghidupkan orang mati sebagai mukjizat? Jadi mereka ni nak ingkari mukjizat Nabi Isa itu, ataupun mereka mengingkari perbuatan menghidupkan orang mati itu sebagai mukjizat? Okey. Kalau mereka mengingkari salah satu daripada keduanya pun, salah satu, maka kesalahan akan terbalik kepada diri mereka sendiri. Sebab apa? Sebab tadilah kita boleh jawab. Maknanya kalau Nabi Isa menipu, takkanlah Allah nak izin mukjizat tu terjadi kepada Nabi Isa tu. Adapun perbuatan menghidupkan orang mati sebagai mukjizat, tidak ada masalah, kerana perkara yang mencari adat yang berlaku sebagai bukti mukjizatnya seseorang Nabi itu. Okey, jawapan yang kedua bagi menjawab syubhah yang kedua tadi, itu sesungguhnya dakwaan ini muncul setelah kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selepas kewafatannya. Makna kata, syubhah ini adalah direka-reka. Kalaulah dakwaan ini betul, kenapa orang Yahudi tidak berhujah sebegitu rupa pada sebelumnya? Maknanya takkanlah orang Yahudi dulu tidak bangkitkan perkara ini. Kalau betul lah itu sabda daripada Nabi Musa sendiri. Sesungguhnya orang Yahudi memerangi Islam dengan cara apa sahaja. Di sini kita dapat faham bahawa orang Yahudi ini sanggup melakukan apa sahaja untuk menjatuhkan Islam. Nabi Muhammad SAW membenarkan kenabian Nabi Musa. Lebih-lebih lagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia membenarkan kenabian Nabi Musa dan menerima hukuman yang terdapat dalam kitab Taurat seperti hukuman rejam dan selainnya. Dan lebih-lebih lagi Nabi pun terima apa yang disyariatkan di dalam kitab Taurat. Turut termasuk di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah maklum secara qat'i Yahudi tidak berhujah dengan dalil tersebut kerana dalil tersebut tidak mutawatir pemindahannya. Maknanya dalil tersebut kita tidak boleh pakai kerana dalil tersebut adalah tidak mutawatir. Maknanya boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tidak qat'i. Nabi Musa juga tidak pernah nafi kedatangan Nabi selepas daripadanya. Maknanya Nabi Musa tidak pernah nafi pun apa yang tidak pernah nafi pun tidak pernah nafi adanya akan datangnya Nabi selepas daripada beliau. Okey, firqah yang ketiga ini adalah Majzunun Nasqi. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW kerana mereka ingkari kemukjizatan Al-Quran. Mereka mengharuskan nasakh, iaitu boleh jadi Nabi Muhammad SAW adanya Nabi selepas daripada Nabi Musa. Mereka boleh percaya, tapi mereka ingkar dengan kemukjizatan Al-Quran. Maka bagaimana kita nak lawan? Jadi kita isbat kenabian Nabi Muhammad SAW ni dengan dua cara. Itu kita berpegang dengan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini mencabar orang kafir ni untuk mendatangkan seperti ayat-ayat yang sama ataupun huruf-huruf yang sama sebagaimana kemukjizatan Al-Quran ini. Maka penyair-penyair dahulu pun tidak mampu untuk menandingi kehebatan gaya bahasa Al-Quran itu sendiri.
Maka di situ jelaslah betapa uh, betapa mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang amat-amat besar yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana kaum kafir. Okey, seterusnya dengan kita menetapkan kenabian dengan perkara yang mencari adat yang terzahir daripada mereka. Kita menunjuk zahirnya mukjizat-mukjizat yang mencari adat, yang maknanya kita tidak boleh perkara luar biasa, perkara macam ajaib. Contohnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air daripada celah-celah jari, membelah bulan, semua itu di luar jangkaan kemampuan pemikiran manusia biasa. Maka di situ dengan itulah kita boleh melawan hujah-hujah daripada tiga firqah tadi. Okey. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.